Assalamualaikum, selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni Abang nak bercerita tentang hantu lompat ataupun dalam bahasa Cina dipanggil Jiangshi. Sebenarnya hantu lompat ni sangatlah sinonim dengan kita. Sejak daripada kecil Abang tengok cerita hantu lompat, dan cerita hantu lompat antara cerita yang paling Abang suka. Satu, sebab kelakar, yang kedua memang seram, dan yang ketiga selalunya cerita hantu lompat akan disertai dengan kungfu. Memang satu hiburan yang menarik masa kecil. Tapi sekarang ni susah nak cari cerita hantu lompat. Abang panggilnya hantu lompat sebab dia melompat. Hantu ni dikenali sebagai hantu lompat dan ia sangat terkenal dalam legenda rakyat Cina. Nama lainnya adalah Guangxi dalam bahasa Cantonese, Chu On Ti dalam bahasa Vietnam, Gangxi dalam bahasa Korea, Yonshi dalam bahasa Jepun, Pi Dip Chin dalam bahasa Thailand. Jadi boleh dikatakan semua negara Asia Tenggara memang sangat sinonim dan kenal dengan hantu lompat ni. Ia berbentuk mayat kaku dan memakai baju pegawai kerajaan di zaman dinasti Qing, dan cara dia bergerak adalah dengan melompat dan mendepakan tangannya ke hadapan. Cara ia memakan atau mendapatkan tenaga adalah dengan menyedut tenaga dalaman manusia yang dipanggil Qi. Ia gemar duduk dalam keadaan gelap, takutkan cahaya, di rumah-rumah kosong ataupun di gua. Dan ia selalunya menjadi sumber utama filem-filem hantu dari negara China, termasuk Hong Kong. Jadi Abang nak cerita tentang asal-usulnya. Terdapat seorang ahli falsafah pada zaman dinasti Qing yang bernama Zhou Lan. Dia cakap seseorang boleh jadi hantu lompat ataupun Jiangshi di atas dua keadaan. Yang pertama adalah orang tu dah mati tetapi dihidupkan kembali. Ini boleh jadi Jiangshi. Dan yang kedua, orang yang dah lama mati tapi mayatnya tak reput-reput. Yang ini juga ada possibility untuk jadi Jiangshi. Punca diorang jadi hantu lompat apabila satu mayat dipuja oleh seorang bomoh dan dihidupkan untuk melakukan perkara jahat, ataupun mayat tu dirasuk oleh setan. Seseorang boleh jadi hantu lompat juga apabila diorang mengamalkan ilmu hitam semasa hidup diorang, dan apabila diorang mati, diorang akan menyedut tenaga dalaman manusia untuk terus hidup. Ada seorang ahli falsafah yang bernama Yuan Mei telah menulis buku yang bertajuk Zibu Yu. Mengikut apa yang ditulis dalam buku ni, sebenarnya manusia terdiri daripada dua roh, iaitu roh baik dan roh jahat. Apabila seseorang itu mati, roh baik akan pergi naik ke kawasan roh, manakala roh jahat selalunya akan mengikuti roh baik. Tetapi dalam sesetengah keadaan, roh jahat tak nak ikut roh baik. Roh jahat akan tinggal di dalam badan mayat tersebut dalam satu tempoh jangka masa yang agak lama. Dan nak dijadikan cerita, roh jahat ini akan mengambil alih tubuh manusia untuk terus hidup. Inilah punca orang-orang menjadi hantu lompat. Terdapat beberapa peristiwa di mana ada mayat yang bertukar menjadi hantu lompat. Yang pertama, peristiwa apabila mayat itu lambat dikebumikan atas beberapa sebab. Dan ada juga peristiwa mayat yang disambar petir. Ini juga diorang akan bertukar menjadi hantu lompat. Dan ada juga peristiwa yang mengatakan sesuatu mayat yang dilangkah dengan kucing hitam yang sedang mengandung bunting juga akan bertukar menjadi Jiangshi ataupun hantu lompat. Seseorang boleh bertukar menjadi hantu lompat apabila semasa hidupnya dia banyak melakukan benda-benda yang jahat, dan selepas itu mereka mati dalam keadaan yang tak wajar, seperti mati bunuh diri ataupun mati dibunuh. Ada bukan mati-mati sakit biasalah. Dan juga ada yang mengatakan seseorang boleh jadi hantu lompat atau Jiangshi apabila dia digigit oleh hantu tu sendiri. Itu lebih kurang macam Dracula lah. Kalau nak kira rupa bentuk Jiangshi atau hantu lompat, kita semua tahu dia keras dan kaku, kerana perkataan Jiangshi itu sendiri bermaksud keras. Jadi disebabkan itu, hantu lompat tidak boleh membengkokkan sendi tangan, sendi kaki. Sebab itu diorang bergerak dengan cara melompat dan mendepakan tangan. Sebab diorang tak boleh bengkokkan kaki dan tak boleh bengkokkan tangan. Itulah puncanya. Dan kadang-kala tangan tu bertindak sebagai antena. Sama ada dia dapat capai mangsa ataupun dia nak terlanggar dinding, tangan tu boleh membantu dia untuk bergerak dengan lebih lancar. Kulitnya berwarna hijau pucat, kerana ada yang mengatakan punca kulit mereka hijau sebab berpunca daripada kulat yang tumbuh di atas badan mereka. Dan sangat sinonim rambut mereka panjang dan selalunya ditocang. Memang bentuknya seakan-akan dengan pegawai pada zaman dinasti Qing. Terdapat beberapa cara yang dicatatkan untuk mengawal ataupun menghindari hantu lompat ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan cermin sakti yang didapati daripada bomoh.
Korang nak tahu kenapa diorang takut dengan cermin? Sebab hantu lompat tidak boleh melihat cermin kerana mereka tidak dapat menerima yang bentuk rupa mereka dah hodoh macam tu. Sebab itu diorang takut dengan cermin. Ada juga logiknya. Mereka juga takut dengan barang-barang yang dibuat daripada pokok peach, daripada batang pokok peach, kerana mengikut catatan, hantu lompat sangat tidak suka dengan bau yang dikeluarkan daripada batang pokok peach. Jadi selalulah kita tengok dalam filem-filem hantu lompat, ada pedang kayu yang dibuat daripada pokok peach, ada anak panah yang dibuat daripada pokok peach, dan ada juga belantan yang dibuat daripada pokok peach, di mana barang-barang ini digunakan untuk menentang hantu lompat. Dan sangat sinonimlah dengan Jiangshi, samalah macam Pontianak lain, mereka takut dengan waktu siang. Jadi, hantu lompat takut dengan kokokan ayam, kerana kokokan ayam menandakan hari sudah siang. Hantu lompat juga takut dengan biji kurma merah. Ini kerana dikatakan apabila biji itu terkena kulit mereka, akan terasa sangat sakit. Jadi disebabkan itu, terdapat beberapa kisah cara mereka untuk menentang hantu lompat adalah dengan menyapukan serbuk biji kurma merah ke atas senjata yang nak digunakan untuk menentang hantu lompat. Hantu lompat juga sangat takut dengan api kerana badan mereka sangat rapuh dan mudah terbakar. Jadi kalau dekat-dekat dengan api, terbakarlah diorang. Barang-barang lain yang ditakuti oleh hantu lompat adalah seperti cuka, darah anjing hitam, beras pulut. Korang nak tahu kenapa diorang takut dengan beras pulut? Sebab beras pulut itu melekit, dan bila ditaburkan ke atas lantai, terkena pula dengan kaki diorang, susahlah diorang nak melompat. Logik kan? Darah anjing hitam pun sama. Ia sangat melekit. Jadi apabila darah ini digunakan untuk menentang hantu, selalunya ia akan dituangkan di kawasan lantai. Jadi apabila hantu itu melompat ke atas darah anjing hitam, diorang susah nak melompat lagi. Cara untuk menghapuskan hantu lompat adalah dengan menggunakan mentera yang dilekatkan di dahi. Yang macam kita tengok filem-filem hantu Cina tu. Dan selepas mereka kaku, haruslah dipotong kepalanya dengan menggunakan kapak untuk memutuskan nyawanya. Korang nak tahu mana datangnya cerita hantu lompat ni? Pada zaman Cina dahulu, memang tak ada kenderaan. Kalau ada pun mahal kalau nak digunakan. Kenderaan pun sangat limited. Kereta kuda, kereta lembu. Dan bila berlaku kematian, selalunya mayat si mati akan ditanam di kampung halaman. Ini untuk mengelakkan daripada si mati berasa rindu dengan kampung halaman, supaya lepas dia mati tu dia rasa dekatlah dengan tempat tinggal dia. Jadi disebabkan itu, terdapat beberapa peristiwa di mana kematian seseorang sangat jauh daripada kampung halaman. Mungkin mereka pergi berdagang ataupun mereka adalah askar. Untuk membawa mayat pulang ke kampung halaman memerlukan kenderaan dan biaya yang agak besar. Jadi disebabkan itu, terdapat satu alternatif lain di mana kebanyakan ahli keluarga mengupah bomoh-bomoh ataupun Tok Sami untuk membawa mayat keluarga mereka pulang ke kampung halaman. Caranya ialah si bomoh atau Tok Sami akan memuja mayat tersebut, dan mayat itu akan bergerak sendiri dengan cara melompat-lompat, dan mereka akan pulang ke kampung halaman dengan dipandu oleh si bomoh ataupun Tok Sami. Untuk mengelakkan daripada hantu ini membawa-bawa ke tempat lain, mereka akan menggunakan loceng sebagai panduan supaya mayat-mayat yang melompat ini tidak tersasar perjalanan mereka. Dan untuk mengelakkan daripada hantu-hantu atau mayat-mayat ini bertindak ganas, mentera akan diletakkan di dahi mereka, dan setiap mayat akan diikatkan satu sama lain supaya mereka bergerak serentak. Selalunya mayat-mayat ini akan digerakkan pada waktu malam. Ini kerana apabila digerakkan pada waktu siang, mereka akan mudah terbakar. Dan pada masa yang sama, si bomoh atau Tok Sami perlulah memastikan tidak ada orang hidup yang melihat mayat-mayat ini melompat. Kerana jika ada yang melihat mereka menggerakkan mayat, ini akan membawa petanda buruk kepada orang yang melihatnya.
Tapi ada juga yang cakap ini adalah mitos je, tak betul pun. Ada yang mengatakan hantu lompat atau jiangshi ni adalah gelaran yang diberikan oleh penduduk setempat ke atas perompak-perompak yang merompak rumah penduduk pada waktu malam. Dan perompak-perompak ini selalunya akan memakai baju pegawai kerajaan untuk mengaburi mata penduduk setempat. Jadi timbullah cerita pegawai-pegawai kerajaan pada waktu itu sangat jahat dan mereka menggelarnya hantu lompat ataupun jiangshi. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya jiangshi itu memang tak wujud. Ia adalah gelaran yang diberikan oleh rakyat ke atas pegawai-pegawai kerajaan dinasti Qing yang suka makan rasuah dan melakukan onar tanpa dihukum oleh pihak kerajaan. Dan selalunya pegawai-pegawai ini adalah pegawai-pegawai yang suka menindas rakyat. Jadi rakyat menggelarnya sebagai jiangshi ataupun mayat hidup. Jadi orang pada zaman dulu melakukan beberapa perkara untuk mengelakkan mayat ahli keluarga mereka bertukar daripada menjadi jiangshi ataupun hantu lompat. Caranya ialah dengan membakar mayat ataupun meletakkan batu sewaktu pengkebumian mayat supaya mayat tidak melompat keluar, ataupun lubang kubur digali dengan sangat dalam untuk mengelakkan daripada mayat itu keluar mencari mangsanya. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Ini adalah salah satu video yang abang suka sebab daripada kecil kita semua tahu tentang hantu lompat ni ataupun jiangshi. Semoga ini bermanfaat untuk korang semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.